lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ghadaba jamratun minan nar, faman wajada dhalika minkum, fa in kana qa'iman falyajlis, wa in kana jalisan falyattaji'. Maksudnya, marah itu bara api, maka siapa yang merasakan demikian, jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk, dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia bersandar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Ya Allah, ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Satu
107.3 FM di Lahad Datu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala inginku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala pintaku. Kau memiliki diriku, akulah hamba, dan itu kebanggaanku. Aku masih tetap ada di pintumu, tak ku jemu, tak ku lelah untuk menunggu, karena segalanya aku sangat inginkan rahmatmu. Yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segalanya aku. Kau memiliki diriku, akulah hamba-Mu, dan itu kebanggaanku, oh Tuhanku. Pintaku hanya padamu. Aku masih tetap ada di pintumu, tak ku jemu, tak ku lelah untuk menunggu, karena segalanya aku sangat inginkan rahmat-Mu. Ku yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Bantulah aku melangkah untuk mendekati-Mu, selalu tanpa jemu, tanpa lelah cinta-Mu, karena segalanya aku ingin selalu bersama-Mu. Ku yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka,
melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Informa Islam. Kau mengisik, kau memanggil, cuba mengheretku ke ruang fantasi. Bicaramu menggoda, semua bagai indah. Hanya mada sia-sia, racun berbisa. Begitu begini, kesan persepsi di sana sini. Cara dia dan cara mereka, masing-masing punya cita rasa. Begitu begini, gosip sensasi di sana sini. Kisah dia, cerita mereka, tak peduli benar atau dusta. Aku merenung keluar tingkap, memikirkan masa aku yang kian singkat, merancang usaha aku yang perlu ditingkat, terkenang masa lalu yang lebih ringkas, pesanan ringkas di alat komunikasi, bisik belakang lagi gosip sensasi. Dulu geli hati, pernah ku minati, yang dahulu manis kini aku rasa basi. Bila diumpankan secebis umpatan, yang lebih penting, lebih senang dilupakan. Yang gangsa digilap, kita sangka emas, kaca dikejar yang berlian lekas terlepas. Nasi yang dikendong, senang tercicir, bila sibuk mengejar madu mengalir dari bibir. Yang dijual murah, untuk beli sepah, hingga tubuh ke bulut, rohani resah. Begitu begini, kesan persepsi di sana sini. Cara dia dan cara mereka, masing-masing punya cita rasa. Begitu begini, gosip sensasi di sana sini. Kisah dia, cerita mereka, tak peduli benar atau dusta. Satu masa dulu kita dua sejoli, di antara hobi bercerita di kedai kopi, hingga pukul 2, 3, 4, 5 pagi. Malam tua tapi kita masih muda lagi, gerak pantas mulut manis bila ada gadis, macam baju tukar laju biar mereka menangis. Tak heran ada yang lain-lain, kita sayang bukan sukan hanya main-main. Bukan tempat untuk aku mencemooh mencaci, tapi aku bukan lelaki itu lagi. Kau ada hidup kau, aku punya hal sendiri. Lihat aku punya masjid indah yang terdiri, jauh sekali tempat aku mengadili, tapi aku harap kau pandai membawa diri. Kalau jumpa di luar pasti bertegur sapa, jumpa ke rumah aku kalau ada masa. Hela dan dusta, punca sengketa, menghancurkan segala, bawa sengsara dan air mata. Begitu begini, kesan persepsi di sana sini. Cara dia dan cara mereka, masing-masing punya cita rasa. Begitu begini, gosip sensasi di sana sini. Kisah dia, cerita mereka, tak peduli benar atau dusta. Begitu begini, kesan persepsi di sana sini. Cara dia dan cara mereka, masing-masing punya cita rasa. Begitu begini, gosip sensasi di sana sini. Kisah dia, cerita mereka, tak peduli benar atau dusta. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Informa Islami.
Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Info Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman kan saya waktu ini Faiz Haji Osman bersiaran untuk Legasi 9 malam setiap Rabu untuk kita dengarkan diskusi tentang isu anak-anak muda, golongan belia, dan kita nak dengarkan suara mahasiswa kita pada kali ini untuk kita bawakan salah satu isu. Dan pada malam ini kita nak menyentuh tentang nilai tambah siswa. Apa yang perlu kita pelajari sama-sama. Adik-adik Abang Faiz hari ini, bagaimana anda persiapkan diri untuk tambah banyaklah dalam diri anda ni, selain daripada ilmu yang anda dapatkan di Dewan Kuliah semata-mata, tapi ada banyak ilmu yang perlu anda tambah di samping anda berada di Dewan Kuliah. InsyaAllah pada malam ni kita nak bersama dengan saudara Muhammad Alif Ikmal Muhammad Anwar, merupakan penerima Anugerah Tokoh Siswa 2020 Kementerian Pengajian Tinggi, kategori Kepimpinan Kebudayaan, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ. Ya, sihat kita hari ini? Alhamdulillah. Sihat sahaja insyaAllah. Sihat sahaja insyaAllah. Malam ni kita nak dengar sama-sama lah pandangan dan juga pengalaman daripada Alif sendiri. Alif saya panggil boleh Boleh tak masalah. Ya, pengalaman Alif sendiri, pandangan terhadap isu mahasiswa hari ini, dan juga yang berkongsi lah pengalaman dengan semua. Dan Alif saya kira aktif dalam pelbagai bidang selain juga cemerlang dalam akademiknya. InsyaAllah banyak yang perlu kita belajari sama-sama dengan Alif ini. Jadi anda boleh menonton dekat Facebook bersama-sama dengan kita di YouTube channel IKIM FM, serta IKIM YouTube channel kami, dan juga Facebook IKIM FM, serta anda mendengarkan dekat radio macam biasalah. Dan Alif, sebelum kita nak cerita tentang siswa dan nilai tambah yang perlu ada dalam diri mahasiswa hari ini, kita nak kenal dululah dengan Alif ini. Jurusannya apa? Graduasi dari mana? Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Faiz atas jemputan pada malam ini. Nama saya Muhammad Alif Ikmal bin Muhammad Anwar, atau lebih sebagai Alif Ikmal. Merupakan graduan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Alhamdulillah sekarang ini dah 27 tahun bernyawa di muka bumi ini, dan alhamdulillah lah sepanjang bergelar mahasiswa di universiti, saya aktif dalam beberapa siri penglibatan. Yang pertamanya aktif dalam kepimpinan organisasi, di mana saya pernah memegang jawatan sebagai yang dipertua Majlis Mahasiswa Kolej Aminuddin Baki untuk sidang 2018-2019. Di samping itu juga saya merupakan aktivis kesenian kebudayaan, di mana saya memang memperjuangkan seni di Kir Barat, dan terlibat secara langsung sebagai tukang karut di Kir Barat di universiti. Dan saya juga aktif dalam bidang pengacaraan majlis, dan sehingga kini saya menjadikan pengacaraan majlis sebagai kerjaya sampingan saya lah. Dan alhamdulillah sekarang ini saya pernah mengikuti program fellow perdana di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pernah terlibat sebagai pegawai penerangan kontrak di Jabatan Penerangan Malaysia, dan kini kembali berkhidmat di Universiti yang tercinta, Universiti Sultan Idris, sebagai penolong pendaftar di bahagian haluan pelajar. Itu saja DJ, terima kasih. Sedikitlah berkenaan dengan pengalaman diri saya. Sepanjang dah 27 tahun ni, luas pengalamannya, banyak menceburi pelbagai bidang, dan juga pernah terlibatlah di bahagian di kementerian sendiri kan, di KKMM itu. InsyaAllah banyaklah pengalaman yang kita nak dengarkan cerita daripada Alif ini. Tapi sebab banyak yang Alif kongsikan itu ceritanya yang tidak secara langsung dengan apa yang Alif belajar di Dewan Kuliah, sebab ambil pendidikan awal kanak-kanak kan, tapi terlibat aktif dalam bidang kebudayaan, menjadi pengacara dan sebagainya. Kita nak tahulah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang Alif sertai ini, kenapa pilih untuk aktif selain daripada nak kekal duduk dekat kampus, nak belajar dalam Dewan Kuliah je semata-mata, tapi pilih juga untuk aktif ceburi pelbagai bidang ni, mencapah ni bidang ni. Silakan Alif. Betul Cik. Itulah, kalau ikutkan apa yang ditanya oleh DJ tadi, memang sebenarnya dah ramai tanya saya kenapa ambil pendidikan kanak-kanak. Langsung tak sesuai dengan muka dan sebagainya. Namun lihat saya melihat satu pendekatan yang cukup dekat dengan diri saya, di mana setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ni adalah aturan daripada Allah SWT,
dan saya yakin dan percaya ini adalah aturan yang sangat indah untuk saya. Disebabkan itu, walaupun saya mengambil jurusan akademik, saya sangat berbeza dengan pembabitan saya di luar bilik darjah. Saya melihat itu sebagai satu nilai tambah dalam diri saya. Dan jika ditanya kepada saya kenapa saya menyertai banyak sangat perlibatan di universiti, yang pertama sekali sudah pasti saya ingin meningkatkan kemahiran diri saya lah. Saya nak menjadi seorang mahasiswa yang versatile, mahasiswa yang multitasking dan mahasiswa yang luar biasa. Kerana di UPSI, kami sebagai mahasiswa sentiasa ditekankan oleh pihak pengurusan tertinggi universiti untuk menjadi seorang mahasiswa yang luar biasa. Impossible is nothing. That's why saya telah cabar diri saya untuk aktif dalam pelbagai siri penglibatan, supaya yang pertamanya adalah meningkatkan kemahiran dalam diri saya sendiri. Mana bila orang memerlukan saya, menyesuaikan diri. Sebagai contoh, bila orang suruh saya jadi leader atau ketua, saya boleh kerana saya dah aktif dalam kepimpinan organisasi. Sekiranya nak suruh saya buat persembahan untuk nyanyi, untuk Dikir Barat, saya boleh. Saya boleh untuk Dikir Barat. Dan kalau nak suruh saya jadi MC pun, saya boleh jadi MC. So that's why saya rasa pentingnya penglibatan dalam pelbagai bidang ini untuk kita mudah menyesuaikan diri kita dengan apa jua situasi. Dan yang paling penting, peningkatan kemahiran dalam diri itu sangat penting. Kerana apa? Kerana apabila kita sudah ada peningkatan kemahiran yang luar biasa ini, kita dah sangat mudah untuk meningkatkan jaringan networking kita dengan orang lain. So bila kita aktif dalam bidang itu, aktif dalam bidang ini, orang akan kenal kita. So that's why bila orang kenal kita, networking kita dengan orang lain, dengan orang luar kan sangat meluas. So that's why saya cabar diri saya untuk tingkatkan diri saya, untuk melibatkan diri saya dalam apa jua penglibatan, untuk meningkatkan kemahiran, untuk ada jaringan networking yang luar biasa. Dan yang ketiganya adalah untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan dalam diri saya, di mana apabila saya habis dari sahaja belajar, saya telah mendapat hampir 3-4 tawaran pekerjaan disebabkan oleh penglibatan saya. So that's why saya rasa sangat penting untuk aktif di peringkat universiti, untuk kita meningkatkan keboleh pasaran graduan di peringkat kita. Namun alhamdulillah sekarang ini saya memilih untuk kembali berbakti di universiti saya yang tercinta ini, kerana saya melihat universiti inilah yang telah banyak mendidik saya, yang telah banyak menjadikan saya sebagai seorang alif pada hari ini. Dan inilah masanya untuk saya kembali berkhidmat, berbakti dan menyumbang sesuatu untuk universiti saya yang tercinta ini. Itu saja DJ. Itu kira nilai tambah yang Alif dapat ketika menyertai pelbagai bidang di universiti, rebut peluang tu. Tapi kita nak tahulah kejap lagi, kita nak rehat sekejap. Kita nak tahu selepas ini ada setengah orang cakap kalau aktif sangat dengan persatuan takut tercicir pelajarannya. Tapi Alif buktikan Alif tidak keciciran pun dalam pembelajaran. Alhamdulillah dapat bergraduasi dan masih dapat lagi timba pelbagai pengalaman di luar Dewan Kuliah. Itu yang kita nak terapkan. Kita tak nak lahirkan 3K punya pelajar yang kafe kuliah. Apa lagi? Ya. Kafe kuliah katil. Kafe kuliah katil. Ya, kita nak tambah. Nak jadikan 4K lah Alif. Kafe kuliah katil dengan kelab. Kita nak jadikan pelajar-pelajar yang aktif, yang sangat berdaya saing. InsyaAllah selepas ini kita nak sambung lagi dengan Alif macam mana anak muda hari ini, terutamanya generasi siswa sekarang yang dalam suasana pandemik ini boleh rebut peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti selain di Dewan Kuliah. Kembali selepas ini untuk Legasi. Anda kena dengarkan nilai tambah siswa. Pastinya bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga saudara Alif Iqmal Muhammad Anwar, penerima Anugerah Tokoh Siswa 2020 KPT. Kembali seketika nanti. Tawau 100.7 FM. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. MyTNB. Hey kawan, saya nak cerita pasal aplikasi MyTNB. Terima bil di hujung jari, bayar bil di sana sini, pantau penggunaan elektrik terkini. Guna MyTNB. MyTNB, di mana-mana jua. MyTNB, lebih mudah, lebih jimat masa. Jangan tunggu lagi. Jom buat turun
aplikasi MyTNB di Apple App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 20 tahun bersiaran. Pada pagi IKIM, Inspirasi Inforia. Kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih banyak anda yang terus stay bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Josman dekat sini teman-teman anda untuk pertemuan kita dalam legasi. Nilai tambah siswa. Kita bawakan diskusinya bersama dengan saudara Muhammad Alif Ikmal Muhammad Anwar, penerima Anugerah Tokoh Siswa 2020 KPT kategori Kepimpinan Kebudayaan. Abang Faiz lupa nak ucap tahniah buat Alif atas kejohanan dinobatkan penerima anugerah tersebut. Baru lagi kan diumumkannya. Terima kasih. Baru lagi 9 November yang lepas. Kalau ikutkan anugerah tokoh siswa ni, kalau ikutkan dilaksanakan pada April 2020. Namun disebabkan pandemik terpaksa ditangguh hampir setahun setengah macam tu lah. Tangguh sungguh tu lama tu. Tangguh sungguh. Tangguh sungguh. Hampir 2 tahun dah tangguhnya. Ya. Tak apa. Apa pun Alhamdulillah tahniah buat Alif mewakili UPSI dan Alhamdulillah berjaya merangkul anugerah kan. Itu antara perkara yang saya kira pencapaian yang tertinggi jugalah untuk Alif. Akhirnya dinobatkan dengan penglibatan Alif di luar Dewan Kuliah. Kita nak balik pada soalan. Kalau orang kata tak nak aktif sangat sebab nak beri tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Alif macam mana? Tak ada pun tertinggal aspek pembelajaran tapi masih lagi boleh dapat nilai-nilai tambah yang lain dalam berpersatuan. Macam mana Alif nak bagi penerangan lah dekat kawan-kawan kita yang boleh je cemerlang dan boleh aktif pun? Apa yang kalau boleh saya kongsikan kepada yang sedang menonton kita sekarang ni, saya telah mengambil pengajaran daripada apa yang saya lalui ketika saya diploma dulu. Saya diploma dulu memang saya seorang yang sangat pasif. Memang saya langsung tak aktif dan memang saya mengaplikasikan 3K dalam diri saya ketika saya diploma. Memang pergi kuliah, balik singgah ke kafe dan balik ke college, tidur di katil kan. Memang saya tak aktif langsung ketika diploma dan saya rasa saya sangat rugi di mana saya langsung tak ada nilai tambah dalam diri saya. Namun apabila saya melangkah semula ke alam universiti, saya melihat ruang dan peluang yang ada ketika saya pelajaran untuk aktif adalah sangatlah memberi kesan impak yang cukup hebatlah untuk diri saya. Pada asalnya saya menyertai penglibatan-penglibatan ini sekadar untuk suka-suka saja sebenarnya DJ. Memang suka-suka kita tengok senior-senior kita handle kita orientasi kan. Kita tengok senior kita bercakap dekat depan, buat latihan dalam kumpulan, buat aktiviti tu, buat aktiviti ni, join aktiviti tu kan, menyanyi dekat depan. So kita rasa macam wow, sangat impress. Kenapalah masa diploma dulu kita tak ikut jejak dia kan. Kita tak ikut langkah-langkah macam ni. So saya mula sedar bahawasanya pentingnya pelibatan-pelibatan di luar bilik darjah ini kerana untuk pembangunan sahsiah diri kita sendiri. Di samping kita dah membangunkan akademik kita dalam bilik darjah, so pembangunan sahsiah kita tu sangat penting. Di mana melalui pelibatan-pelibatan ini kita dapat meningkatkan kemahiran komunikasi kita, kita dapat meningkatkan kemahiran kita untuk mengurus masa, kemahiran kita untuk berorganisasi. So perkara-perkara sedemikian sangat penting. Di mana saya pun awalnya kalau ikutkan kawan-kawan ada je yang macam cakap lah, kau ni aktif je kan, tak pergi kelas lah, assignment tambah buat lah kan. Tapi sebenarnya kita tepis kata-kata tersebut sebab benda tu tak benar.
kita masih lagi ikut timing yang diberikan oleh lecturer untuk siapkan assignment. Kita masih lagi buat belajar dengan betul. Kita masih lagi ikut timing yang kita tetapkan. Sebab macam saya memang create satu schedule untuk diri saya. Saya ada satu timetable untuk diri saya. Okey, masa saya berprogram betul-betul. Masa saya belajar betul. Dan due date tu memang saya tak langgar lah. Due date assignment sebagai contohnya, due date berprogram, memang saya sangat patuhi. That's why saya create satu timetable, satu schedule supaya saya akan rasa takut kalau saya tak ikut timetable tu, macam tu. So that's why saya rasa apa yang orang kata kita tak, bila kita join aktiviti tu, kita join program ni menyebabkan memberi kesan kepada kita pelajaran tu sangat tak betul lah. So saya rasa once kita join aktiviti-aktiviti luar ni lah sebenarnya yang dapat meningkatkan lagi semangat kita untuk kita stabilkan sama ada akademik dan juga sasiah. Dan perkara-perkara ini telah membuktikan ramai sebenarnya kawan-kawan saya, senior-senior saya yang aktif di peringkat universiti telah berjaya menjadi guru, telah berjaya menjadi pegawai di kementerian, telah berjaya menjadi pegawai di jabatan, agensi dan sebagainya. Sebab kita kena ingat majikan-majikan di luar sana tidak memandang akademik semata-mata. Mereka memandang apa nilai tambah yang ada dalam itu. So that's why saya rasa pentingnya untuk aktif dan kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita sendiri yang menentukan hala tuju kita. Kalau kita dah ada persepsi yang menyatakan kalau kita aktif, pembelajaran kita akan terkesan. Tapi kalau kita ada satu persepsi yang kalau saya aktif dan saya boleh balancekan, stabilkan dengan akademik saya akan berjaya. So itulah yang saya terapkan dalam diri saya. Okey, dan kita nak tahulah sepanjang penglibatan saya kalau tengok CV Alif ini memang pelbagai pengalaman dengan di peringkat nasional, penglibatannya alhamdulillah. Dan antara orang kata nilai tambah yang memang Alif dapat betul-betul orang kata refleks bila join ini, sertai ini, memang betul-betul inilah nilai tambah yang akhirnya aku dapat daripada sertai program-program di luar, kan, tidak melibatkan program dalam kuliah semata-mata. Yang paling saya rasa memberi impak kesan kepada saya adalah sebenarnya sebelum saya aktif, saya memang saya memang suka bercakap. Okay. Saya suka bercakap. Saya suka untuk present diri saya. Kalau present pun kita akan bercakap betul-betul, kan. Tapi bila saya sertai organisasi di universiti, saya aktif dalam kepimpinan di peringkat kementerian dan sebagainya, saya melihat satu cara saya berkomunikasi sangat teratur sekarang ni. Maksudnya apa yang saya cakap, apa yang saya lontarkan sangat teratur lah. Maksudnya tak adalah kita nak pukul macam tu je, kan. Tak, dulu kalau kita bercakap main cakap je. Sekarang ni memang yang saya rasa paling impak dalam diri saya adalah kemahiran saya berkomunikasi. Sangatlah orang kata alhamdulillah lah kita boleh sekarang ni pun dah untuk menyesuaikan diri bila bersama dengan pihak pengusaha tertinggi pun kita dah boleh mahir untuk berkomunikasi macam dengan peringkat pihak perusahaan, macam mana cara komunikasinya dengan staff kaki tangan, macam mana dengan pelajar, macam mana. So saya dah dapat bezakan lah macam mana kita untuk communicate dengan pihak perusahaan, kan, macam mana nak communicate dengan kaki tangan, macam mana kita nak communicate dengan staff, dengan murid, dengan dengan pelajar dan sebagainya. So yang paling memberi impak adalah cara saya berkomunikasi, dan yang keduanya adalah how to be a good leader lah. Okay. Saya dah faham macam mana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bukan hanya boleh memberi arahan semata-mata. Malah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang boleh bersama-sama our team untuk capai kejayaan. Itulah yang saya terapkan kepada kepimpinan organisasi saya, di mana ketika itu kalau saya boleh kongsikan kepada penonton-penonton, saya memegang jawatan sebagai Jadi Pertua ketika itu di Kolej Ahmad Baki. Untuk setiap tahun kita ada Majlis Anugerah Keterampilan Pelajar di UPSI. Dan Kolej Ahmad Baki ni boleh dikatakan kolej yang kebelakang lah, yang memang bertahun-tahun jarang dapat anugerah di peringkat universiti. Memang kolej-kolej lain je yang tapau. Tapi alhamdulillah ketika sidang saya telah berjaya membawa Kolej Ahmad Baki untuk memenangi badan pelajar terbaik Majlis Mahasiswa Kolej di peringkat universiti. Saya berjaya merangkul anugerah pemimpin Kolej Kediaman dan berjaya merangkul anugerah Naib Chancellor Tokoh Siswa UPSI. Itulah saya melihat di mana bila kita
bersama-sama dengan tim. Kita tak ada gap dengan tim. Kita create bonding yang sangat luar biasa dengan tim saya, tim Neo nama tim saya. Kita telah berjaya mempower lah nama baik college tu ke peringkat tertinggi UPSI, dan saya berjaya. Saya bangga dengan tim saya, alhamdulillah, dan saya yakin saya dah berjaya lah memberi impak saya dah berjaya create how to be a good leader. So itulah antara dua yang sangat memberi impak kepada saya sehingga ke hari ini. Dan yang ketiganya kalau saya boleh kongsikan juga adalah pengurusan masa lah. Sebab sekarang ni masa student kita masih lagi kita boleh control lah time management kita. Tapi bila kita dah kerja ni, apa yang kita belajar, apa yang kita pupuk ketika di peringkat penglibatan kita dulu sangat memberi kesan lah. Maksudnya pentingnya kita aktif ketika universiti sebagai mahasiswa, dan sehingga kita bergelar kaki tangan sekarang ini, kita dah mudah biasakan diri dengan time management. Sebab masa bergelar kaki tangan ni macam-macam kerja macam-macam kerja yang masuk dalam sehari tu. So disebabkan kita dah biasa dengan time management, alhamdulillah kita mudah sesuaikan diri. Itulah antara impact yang luar biasa lah dalam diri saya sekarang ni. Sebab ialah kalau berpersatuan, kita pilih apa kerja yang kita nak kena buat. Kita buat satu-satu kerja yang memang yang kita suka dan sebagainya. Bila dah masuk dalam organisasi bezanya, takkan kita nak cakap tidak kepada apa tugasan yang kita dapat. Walaupun bukannya minat. Jadi itulah perkara yang perlu dipelajari bukan dalam dewan kuliah, tapi bila anda berpersatuan di luar dewan kuliah yang perlu anda sama-sama ambil perhatian. Okey. Alif, kita rehat sekali lagi. Selepas ni kita minta Alif punya saranan dan juga bagaimana Alif melihat generasi muda hari ini, adik-adik Alif lah yang masih berada di bangku universiti. Dalam suasana pandemik ini, walaupun keterbatasan, tapi ada peluang yang perlu anda rebut bersama-sama. InsyaAllah berehat seketika, kembali selepas ini dalam Legasi. Anda akan dengarkan kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Anda suka masak? Anda nak menang wang tunai sebanyak RM5,000? Apa tunggu lagi? Mulakanlah masak apa pun dengan Faiza. Pertandingan masak secara maya oleh syarikat Faiza. Masak bersama keluarga dan kongsikan resepi anda kepada rakyat Malaysia dengan masak apa pun dengan Faiza. Untuk keterangan lanjut serta terma dan syarat, lawati Facebook, Instagram dan Telegram Masak Apa Pun dengan Faiza. Pastikan Faiza baru beli. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia yang telah menyahut seruan kerajaan untuk mendapatkan vaksin. Dan inilah hadiahnya. Saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Namun, jangan lupa, patuhi SOP ketika rentas negeri dan lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Lindungi diri dan seluruh keluarga Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Jadikan kami teman anda, Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semuanya yang menonton di Facebook, yang menonton di YouTube channel kami. Terima kasih banyak-banyak. Anda kongsikan dekat ruang komen tu. InsyaAllah nanti Alif bacakan komen-komen anda. Okey, di Facebook dan juga YouTube kami. Dan kita nak terus dengarkan banyak dah yang Alif kongsikan dengan kita semua kepada adik-adik lah terutamanya. Apa yang boleh kita tambah baik dalam berpersatuan selain daripada anda kena aktif dalam dewan kuliah. Kita tak nak juga jadi pelajar yang fokus dalam dewan kuliah tapi dalam dewan kuliah pun tak aktif. Tambah sekarang anda tak tahulah adik-adik saya ni berapa lama dah tak masuk dewan kuliah sebab semuanya dalam online, Google Meet ke Zoom ke tapi kita bimbang
penglibatan anda kurang dekat situ pun kita risau. Takut apa yang anda dapat adalah apa yang hanya pada buku teks semata-mata dan tak ada nilai tambah yang boleh anda tambahlah dalam diri ketika berada di universiti. Dan Alif, sebelum bergraduasi kan, bagaimana melihat adik-adik yang Alif pimpin sebelum ini? Ada ke tidak mereka terlibat sama? Ada tak mereka tunjukkan contoh ataupun berketerampilan untuk menjadi pemimpin, untuk bersama-sama terlibat sama aktif dalam persatuan? Sebab suasana hari ini dah mencabar ni, bezalah. Zaman saya berbeza dah, zaman Alif lagi, tambah dengan pandemik lagi berbeza. Macam mana Alif lihat anak muda hari ini? Ya. Alhamdulillah lah, pertama sekali sebenarnya kita harus melihat satu, berlakunya pandemik COVID-19 ini memberikan kesan yang sangat tidak baik sebenarnya lah untuk diri kita kan, sebab hampir seluruh dunia terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Namun sebagai mahasiswa kita perlu memandang dari perspektif yang positif, di mana sekarang ini kerajaan pun semakin hari semakin giat memperkasakan untuk merealisasikan pembangunan digital di negara kita. Dan kita melihat kesan impak pandemik kepada kita adalah sesuatu yang cukup baik untuk mahasiswa mengaplikasikan apa saranan dan hasrat kerajaan. Di mana kita melihat pada hari ini dunia pendidikan pun telah mula menyesuaikan diri dengan online learning kan, dah mula menyesuaikan diri, dah mahir dah berjaya menginovasikan pembelajaran secara atas talian ini dengan baik. Dan adik-adik saya di universiti pada hari ini pun sebenarnya sangat banyak mengajukan program-program secara atas talian dan secara dalam talian, dan saya melihat mereka sangat committed walaupun program itu dilaksanakan secara dalam talian, namun program-program dianjurkan memang sangat luar biasa. Ada, sebagai contohnya, ada yang melaksanakan simposium, ada yang melaksanakan webinar di peringkat antarabangsa, berjaya memanggil panel-panel daripada luar negara, berjaya menjalankan kolaborasi dengan agensi-agensi luar, berjaya mendapat tajaan-tajaan berpuluh ribu ringgit. So ini membuktikan bahawasanya walaupun pandemik ke tidak pandemik ke, mahasiswa-mahasiswi yang ada pada hari ini perlu bijak untuk merangka program, perlu bijak untuk merancang gerak kerja, merancang penglibatan anda supaya anda sendiri dapat mendapat sesuatu manfaat yang luar biasa lah. Dan kita sama-sama harapkan pandemik ini dapat membantu kita untuk lebih mahir menggunakan teknologi yang ada, boleh mahir menggunakan platform-platform internet yang sedia ada, lebih mahir untuk menginovasikan pembangunan digital yang ada di negara kita. So inilah masanya, inilah peluangnya kita memandang dari sudut ataupun dari perspektif yang positif untuk kita sama-sama pastikan hasrat kerajaan untuk merealisasikan pembangunan digital negara dapat dilaksanakan melalui penglibatan-penglibatan kita di universiti, penglibatan-penglibatan kita di sekolah dan sebagainya. Itulah saya harapkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Okey, Alif sebut berkaitan dengan digital kan, masa depan kita ni, kita dah pun sama-sama bergerak ke arah digital. Bagaimana pergerakan kita hari ini? Bagaimana sikitlah pandangan Alif, terutamanya generasi hari ini? Kita tak nafikan teknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita hari ini untuk dapatkan informasi, dapatkan maklumat dan orang kata jaringan, hubungan dan sebagainya kan. Cuma bagaimana pula Alif melihat ada setengahnya yang menyalahgunakan teknologi itu, social media sebab mungkin anda rasa anda sebagai seorang pelajar tak terikat dengan apa-apa, orang kata ada majikan dan sebagainya, tapi nak difahami, kena bagi tahu semua orang, adik-adik saya terutamanya, majikan-majikan hari ini akan melihat kepada digital platform anda. Jadi sila kongsikan sesuatu yang bermanfaat. Macam mana Alif melihat perkara ini? Adakah Alif sendiri sebagai seorang leader dalam persatuan nak ambil individu yang nak bekerja bawah sama ni, kena tengok juga ke apa yang mereka kongsikan, bagaimana pandangan, emosi mereka ketika menggunakan media sosial? Adakah ini perlu kita berikan perhatian, terutamanya untuk generasi muda lah, Alif? Bagi saya sangat penting
sebagai majikan, sebagai contohnya, saya perlu melihat kadang-kadang tak kenal orang tu kan. Orang tu depan kita baik je, belakang kita macam-macam duk apa semua kan. So sangat penting untuk kita menilai mereka di social media sebagai contohnya, kerana kita harus ingat sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, kita perlu memanfaatkan social media kita dengan perkara-perkara yang indah sahaja sebenarnya kan. Walaupun kita dah, maksudnya sebagai contohnya, kalau kita dalam dunia politik, kita harus pastikan social media kita adalah ruang untuk kita mencari sumber-sumber research dan sebagainya, share berkaitan dengan hal-hal politik yang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan. Bukanlah dengan mengecam, dengan apa orang kata, kalau bahasa kita anak muda ni kan, dengan cyberbully sekarang, macam itulah. So manfaatkan social media anda dengan baik, sebab kita harus ingat majikan, selain dia menilai kita punya CV, kita punya resume, social media kita juga memainkan peranan sangat penting. Sebab tu saya di social media saya pun aktif di social media, di Facebook, di Twitter. Saya banyak kongsikan apa kejayaan-kejayaan saya, apa perlibatan-perlibatan saya, apa yang saya buat, supaya dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan, kepada anda, kepada yang tengok Facebook, yang melayari internet dan sebagainya kan, supaya apa yang kita share, apa yang kita post tu memberi satu feedback lah kepada rakan-rakan kita. So that's why saya sangat memanfaatkan social media saya dengan benda-benda yang best. Kadang-kadang saya pergi lepak dengan kawan-kawan pun, kita post, dan ayat yang kita post tu pun, writing yang kita post benda yang best. Maksudnya, alhamdulillah dah lama tak jumpa kawan, banyak benda yang kita berdiskusi pada ini berkenaan dengan pendidikan sebagai contohnya. So saya melihat social media adalah platform yang tepat, yang baik untuk kita kongsikan apa penglibatan kita, apa kejayaan kita, apa yang kita buat yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Bukanlah untuk mengecam, untuk cyberbully, untuk menjadi cyber trooper dan sebagainya. So manfaatkanlah social media anda baik-baik, supaya majikan yang melihat anda tu ada satu impress yang sangat baik untuk anda. Itu dia pandangan Alif Ikmal. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. Merupakan seorang penerima Anugerah Tokoh Siswa 2020 Kementerian Pengajian Tinggi, kategori kepimpinan kebudayaan. Alhamdulillah. Alif, terima kasih banyak untuk kesempatan waktu yang kita ada berdiskusi kita hari ini, malam ni, untuk cerita kita tentang nilai tambah siswa. Semoga Alif pun baru lagi dalam baru bergraduasi kan, dan baru sahaja selesai, dan banyak lagi pengalaman. Jangan pula dah masuk bidang pekerjaan tak boleh belajar lagi macam-macam benda. Banyak lagi yang Alif perlu pelajari pun. Harapan saya agar semoga terus semoga terus sukses, dan semoga pelbagai ruang yang ada jangan lepaskan. InsyaAllah boleh rebut peluang-peluang tu, sebab peluang ni kadang-kadang memang datang sekali je, takkan jumpa dah esok lusa. Pergi bidang masuk kiri dah tak jumpa dah peluang yang sama yang kita jumpa semalam. InsyaAllah. Apapun, Alif, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Ada kesempatan kita sembang-sembang lagi, untuk banyak lagi bicara kita, insyaAllah. Alright, terima kasih. Kembali. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada semua, terus stay bersama kami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Umat Islam mewarisi khazanah ilmu tamadun manusia, dan khazanah ilmu tamadun manusia ini yang paling hebat sekali antara tamadun manusia. Jadi apabila umat Islam menguasai ilmu diguna untuk kebaikan. Ilmu diguna bukan untuk memusnahkan apa-apa. Jadi berdasarkan khazanah ilmu yang ada dan penguasaan ilmu oleh umat Islam patut bersatu, bukan berpecah belah. Jadi ilmu dan segala nilai-nilai murni Islam adalah asas kepada perpaduan umat dengan sikap yang positif untuk memastikan silaturahim antara umat Islam itu kukuh.
Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Solihin bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung. Hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur, terasa tenangnya, kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan jutaan terima kasih kerana menerima segala kekuranganku ini. Malah kau menjadi pelengkap syurga yang selama ini ku damba. Bakti dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balas.
dan kesetiaan yang dicurahkan.